Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. This is part 2. Siapa yang belum tengok part 1, boleh tengok part 1 dulu sebelum awak faham apa yang akan berlaku dalam part 2. Okey, seperti yang saya janjikan dalam part 1, kita akan bincangkan bagaimana transistor berfungsi. In case awak tak faham litar ni, nampak complicated kan? Sebenarnya litar ni litar yang simple saja. Okey, ingat. Kita mula. Ingat saya bagi tahu dalam video part 1 transistor dia ada dua litar. Pertama litar yang ini. Litar yang ini. Dia ada apa dekat litar ni? Dia ada bateri atau dry cell, kemudian ada bulb, kemudian ada RB. Okey, dan juga ada transistor lah. Okey, yang ni kita panggil litar tapak. Dalam litar tapak ada satu arus, arus tapak. Okay, ni saya dah simplify ya. Kalau nak dengar yang betul-betul yang bukan simplify lah, maksud saya, boleh tengok part 1 dulu. Tolong tengok part 1 dulu. Kemudian tu litar pertama. Ada litar kedua, dia panggil litar kolektor. Litar kolektor ni litar ni daripada terminal kolektor turun kepada emitter. Okay, kemudian disambungkan kepada dry cell dan juga lampu. Dalam kes ni ada bulb lah. Dan juga dry cell. Okey, so satu litar tapak, satu lagi litar kolektor. Okey, kita tengok satu persatu. Saya tunjuk satu persatu. Ni saya nak cerita secara ringkas sebelum kita move on. Okey, untuk litar tapak dulu. Okey, kalau kita tak switch on, cuba awak tengok ni, switch ni. Kalau kita tak switch on, then current daripada bateri tak boleh nak flow. Sebab because of the circuit is not complete, is incomplete. Circuit is incomplete, thus L1 cannot light up. L1 tak menyala. L1 tidak menyala. Disebabkan L1 tak menyala, kalau kita letak emitter, berapakah nilai IB yang kita dapat kat sini? Ada arus ke yang mengalir? Sebab litar tak lengkap, takkan ada arus yang mengalir. Okey, maka kita dapatlah IB sama dengan kosong. IB sama dengan 0 ampere kalau kita ukur lah. And for the same case, kalau switch yang kita masih lagi tak buka, kita masih lagi tak tutup, mean kita tak sambungkan dia, apa jadi kepada L2? Nampak sekali lalu macam, oh ni terminal positif, harus keluar kat sini, pergi belah kiri, masuk dalam bulb, masuk dalam kolektor, masuk dalam transistor, keluar dari transistor. Okey, flow lagi ke kanan, masuk pula ke terminal negatif. Semua complete kan? Circuit tu tak ada tempat yang terbuka, tak ada tempat yang terdedah, semuanya bersambung. So supposedly L2 menyala kan? Jawapannya tidak. L2 tidak menyala. Okey, dalam part 1 saya ceritakan untuk IC pass through menjadi IE, syaratnya adalah tapak ini mesti dihidupkan, atau jambatan itu mesti bersambung. Jambatan itu mesti bersambung. The only reason kenapa L2 tak menyala adalah this transistor tapaknya belum dihidupkan atau does not switch on. The transistor does not switch on. Sebab apa? Sebab nilai IB adalah kosong. Ingat dalam part 1 saya bagi tahu bahawa nilai IB adalah jauh lebih kecil dari nilai IC. Jauh lebih kecil daripada nilai IC. Ni yang pertama. Nilai IB ni sangat kecil kalau bandingkan dengan nilai IC. Tapi siapa kontrol siapa? IB controls IC. Walaupun dia kecil-kecil, tapi ianya menguasai IC atau mengawal IC. Macam mana dia kawal dia? Kalau ingat ni ayat ni, kalau IB exist atau wujud atau ada nilai walaupun kecil, maka so IC also will be existing. Kalau IB wujud, baru IC akan wujud.
Maksudnya, bahasa mudahnya, bila IB ada nilai, barulah bahagian tapak ni akan activated dan IC boleh flow and complete the circuit. When the circuit is complete, then only L2 akan menyala. Okey, panjang lebar tu. Tapi kalau awak follow satu-satu, insya-Allah awak boleh faham. Saya padam balik semua, saya ceritakan kes kedua. What if kita switch on this switch? Kita switch on. Kali ni kita hidupkan switch ini. Apa berlaku? Arus keluar dari terminal positif of this battery, arus keluar mengalir ke atas, masuk dalam bulb. Okey, maka masuk dalam transistor menjadi IE, complete the circuit. So, no problem. Ditar menjadi lengkap, lampu L1 menyala. Tetapi nyalaan L1 adalah malap, dim. The only reason kenapa L1 menyala tapi malap adalah kerana nilai RB very large. Okay, nilai RB very large. Kenapa nilai RB very large? Because RB controls the amount of IB. So that IB become small. Okay, IB tadi yang saya beritahu, IB adalah lebih kecil dari IC. Tapi IC depends on IB. IB, saya suka awak tengok in terms of ni pula. Okay, itu maksud dia, atau maksud lainnya adalah IC adalah berkali ganda lagi besar daripada IB. IC ni, kalau IB katalah 2 mA, IC boleh jadi sampai 2000 mA. Okay, berkali-kali ganda. So when IB is small, when IB, kalau kita tak limitkan IB, kita akan dapat satu nilai IB yang besar. Dan bayangkan kalau nilai IB besar, berapa besar pula nilai IC kita. Okay, berapa besar pula nilai IC kita. Okay, tutup cerita dekat situ. Kita pergi ke nilai IC. Kenapa IC tak boleh terlampau besar? Kejap lagi saya cerita. Okay, now nilai IB sudah pun ada, walaupun kecil. Let's say 0.7 milliampere. Kecil lah tu. Sangat kecil lah tu. 0.7 milliampere. 10 kuasa negatif 3. Walaupun nilai IB kecil, tapi asalkan IB ada, maka this IC can flow through the transistor. Okay, dalam bahasa lain kita boleh sebut the transistor switch on. Saya tulis transistor switch. Allah, tulisan switch on. Okay, transistor akan hidup, maka IC boleh flow dan turun ke bawah. Kemudiannya complete the circuit. When the circuit is complete, L2 akan menyala. Okay, itu biasa, L2 akan menyala. Tapi bila kita buat, kita tengok L2, tiba-tiba kita tengok L2 menyala dengan sangat cerah. Very bright. Bila kita letak emitter dekat sini, kita dapati bahawa bacaan IC sangat besar. Very big ataupun large. Itu membuktikan bahawa walaupun nilai IB sangat kecil, kita boleh menghasilkan nilai IC yang sangat besar. Okay, kita boleh menghasilkan nilai IC yang sangat besar. This is what we call as current amplification. Kita gandakan atau tingkatkan jumlah arus. Okay, tingkatkan jumlah arus dengan satu skala yang besar. Balik pada cerita tadi. Kalau IB kita terlampau besar, bayangkan berapakah nilai IC. Bayangkan berapa besarnya nilai IC. Kalau IC terlampau besar, masuk ke dalam transistor, ianya akan memanaskan transistor dan transistor akan rosak. So we might as well use the correct value for RB supaya kita tahu nilai IB kita berapa.
Dalam RB ni kita kena limitkan supaya kita tahu nilai IB, and that value IB should be small. Kalau kita ambil nilai yang besar, kita biarkan IB satu nilai yang besar, maka IC akan jadi lagi-lagi besar. So itu akan merosakkan transistor. Itu reason dia. Okay. Now, tadi saya dah cerita sikit intro. Kita boleh gunakan transistor sebagai current amplifier. Bahasa mudah dia, kita boleh gandakan arus. Macam mana kita nak gandakan arus ya? Tadi saya dah cerita. Ingat tak apa hubungan IB dengan IC? IC adalah jauh lebih berganda besarnya dari IB. Walaupun kita guna current yang kecil saja nilai dia, kita hasilkan satu current yang lebih besar. Itulah yang dipanggil sebagai current amplifier. We use a very small value of current to produce a greater value of current. Okay, words dia adalah magnify. We can magnify electric current. Okay, contoh ni diberi kat bawah ni, walaupun tidak dinyatakan. Contoh dia begini. Bila awak pakai mikrofon dengan loudspeaker to present something or to explain something to the audience, awak tak akan jerit pada mikrofon tu. So you are producing awak menggunakan sound yang rendah. Kan awak cakap test assalamualaikum, macam tu kan, contoh. Awak tak ada jerit-jerit sebab awak tahu suara awak yang keluar dari loudspeaker tu akan jadi suatu suara yang kuat. So you are using small current. Awak cakap tu, awak sedang menghasilkan satu arus yang kecil di dalam mikrofon. Mikrofon akan tukarkan the sound wave coming out from your mouth and convert it into a small pulse current. Okay, arus kecil tu dibawa kepada amplifier. Kan ni awak pernah dengar kan? Amplifier, nak karaoke kena ada amplifier. So the amplifier is using transistor to amplify the current. So current yang awak masukkan tadi, sound wave daripada mulut awak masuk tukar jadi current. Current tadi tu dibesarkan berkali-kali ganda oleh amplifier. That is current amplifier. Guna apa? Transistor. Okay, so dalam eksperimen activity 5.8 ni, we are using transistor dan kita kaji hubungan antara IB dengan IC. Apa hubungan dia? Kita tahu secara ringkas kan, kalau IB tu adalah sangat-sangat kecil banding dengan IC. Okay, kita tahu nilai dia. Okay, saya tak nak pergi sangat kepada eksperimen. Saya cuma nak ceritakan kenapa kita buat eksperimen ni. Kenapa kita buat eksperimen ni adalah, pertama kita nak buktikan betul ke IB ni sangat kecil daripada IC. Okay, sangat kecil daripada IC. So kita use small current to produce greater current. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu bila kita buat eksperimen ni, kita mencari suatu nilai yang kita boleh ukur, dipanggil amplification factor. Kalau awak tengok dalam buku teks awak kan, dia ada tulis kat sini, amplification factor. Simbolnya beta. So, amplification factor ni adalah berapa kali gandakah. Dengar ayat saya. Amplification factor ni adalah berapa kali gandakah transistor, berapa kali gandakah IC terhadap IB. Berapa kali gandi tu Mahatma Gandhi. Berapa kali gandakah IC compared to IB. 2 kali ganda ke, 5 kali ganda ke, 200 kali ganda ke. Itu maksud saya. So when we got all the data, semua data ni, and we plot a graph of IC against IB. Kita buat graph IC melawan IB, we get one linear graph. And after we found out the gradient of the graph, kita cuba cari nilai kecerunan graf tersebut. Kita dapati bahawa contohnya 156 adalah
gradient tu. Kita kira-kira kita dapat 156 as the value of the gradient. So that 156 is known as the beta value, which is the amplification factor. Amplification factor. Okay, apa maksud dia ni? This means that a change of 1 milliampere in the base current will cause a change of 156 milliampere in the collector current. Saya tulis balik dalam bentuk nombor in case awak tak berapa nampak. So kalau ada perubahan sebanyak 1 milliampere untuk arus tapak, maka arus kolektor akan berubah sebanyak 156 milliampere. Nampak? 156 kali ganda. Untuk 1 milliampere. Kalau berubah lah. Kalau IB berubah sebanyak 2, darab 2. IB berubah sebanyak 3, darab 3 dengan 156. Okay? That is how big IC is. 156 times greater than IB. Okay? So, a small increase in the base current, satu perubahan kecil dalam nilai IB will cause a big change in the collector current IC. Hence, maka dengan sebab itu kita boleh classify transistor sebagai current amplifier. Imagine awak bercakap di atas pentas ataupun awak berada di morning call gunakan mic. You are not using your all of your voices to produce a loud sound. Awak tak ada jerit-jerit. Bila dah pakai mic nak jerit buat apa kan? Awak akan cakap dengan nada yang perlahan saja, tapi suara yang keluar daripada loudspeaker tu adalah suara yang lebih kuat keadaannya. Itu sebab apa? Sebab current yang kecil tadi yang masuk ke dalam mikrofon telah digandakan oleh amplifier. Dalam amplifier tu ada transistor. Transistor akan amplify the small current to be a bigger current. Okay, to be a bigger current. Tu fungsi amplifier kalau awak nak tahu. Okay. So, kita pergi ke bahagian calculation. Alright, untuk bahagian calculation ni, saya buka highlighter jap. Okay, this is a potential divider circuit. Saya tak pasti sejauh mana soalan akan bertanya tentang potential divider. Tapi KBSM potential divider ni sangat famous. Sangat famous. Okay. Alright. In a transistor circuit, the power supply or battery will supply a fixed potential difference. Okay, the transistor requires a potential difference VBE, which is more than the minimum voltage for it to function. Okay, yang ni saya nak highlight. The transistor requires a potential difference. Transistor ni dia perlukan satu nilai, okay, yang minimum, yang membolehkan ianya untuk berfungsi. Kalau dia tak dapat satu nilai voltan yang minimum itu, maka transistor tak akan berfungsi. Transistor tak akan berfungsi. To acquire this small potential difference, the potential divider circuit can be used. In the potential divider method, two resistors with resistance R1 and R2 should be connected in series with a power supply V as shown in figure 5.17. So, susunan dia macam ni, ada R1 series dengan R2 dan kedua-duanya bersambung dengan terminal-terminal transistor. Okay, as the same current is flowing through both resistors, the relationship between voltage and resistance is shown by the following equation. Okay, V out ni voltage yang dihasilkan di bahagian R2 is equals to R2 divide by the summation of R1 and R2 darab dengan V in. Okay, V in ni adalah nilai voltan bateri. Nanti kita tengok contoh. InsyaAllah saya cari contoh untuk kita fahamkan formula ni. Setakat ni buku teks saya nampak yang ni tersangatlah ringkas. Okay, saya cuba cari contoh
untuk soalan ni lah, kalau ada. Sebenarnya a lot of things yang kita perlu cerita kat sini kalau kita nak bincangkan potential divider. Tapi as far as I'm concerned, dalam buku teks KSSM tidak dibincangkan dengan detail bahagian sini. Kalau perlu nanti masa ulang kaji, saya akan cerita lebih detail. Okay, kalau perlulah. Okay, balik kepada VBE tadi, jumlah voltan diperlukan untuk sesuatu transistor tu hidup, switch on. Kalau transistor tu adalah silikon transistor, maksudnya dihasilkan oleh dihasilkan oleh dengan mencampurkan semiconductor jenis silikon, maka nilai VBE dia adalah 0.7 volt. Kalau kurang dari 0.7, maka transistor itu tidak hidup. Maka untuk germanium pula nilai VBE dia adalah 0.3 voltage sahaja. Sama juga kalau kurang dari 0.3, maka tak hiduplah transistor tu. Saya tunjuk satu contoh mudah lah. Saya reka-reka lah dalam masa yang terhad ni. Okay, let's say kita nomborkan. Saya nak cari Vout ni, sebab Vout ni lah VBE yang lupa saya beritahu. Vout ni lah VBE, voltan yang mengalir untuk menghidupkan transistor ni. So kalau VBE ni tak cukup banyak ni, maka tak hiduplah transistor tu dan lampu ni tak akan menyala. Okay, let's say saya bagi nilai. Katalah R1 R2 is what? R2 is 5 ohm. R1 is 3 ohm. And the voltage here supplied by the dry cell is 6 volt. Okay, carikan nilai VBE. Maka nilai VBE adalah, VBE kita ambil R2 dulu, 5 bagi dengan 5 tambah dengan 3 R1 kan. 3. Allah, 3 sampai macam tu. Saya padam 3. Okey. Lepas tu kurungan darab dengan Vin. Vin ni adalah supplied by the dry cell, 6. So kita calculate 5 bahagi 8 darab dengan 6 will get 3.75 volt. Okay, so transistor switch on ke tak? Dengan nilai yang awak baru saja dapat tadi, transistor switch on ke tak? Switch on. Okay, kenapa? Melebihi 0.7, bahkan melebihi 0.3 juga. So kalau dia guna silikon yang transistor yang dibuat daripada silikon ke, transistor yang dibuat daripada germanium ke, dua-dua hidup. Okay, dua-duanya switch on. Okay, itu sedikit pengiraan ringkas. Okay, let me check. Berapa minit dah video ni? 23 minutes. Okay. Alright, saya bercadang untuk buat part 3 kerana tinggal 2 slide je kan. Tinggal 2 slide lagi. Saya nak reserve untuk part yang ketiga. Okay, kita jumpa dalam part ketiga untuk saya ceritakan sekali lagi bagaimana suatu transistor boleh digunakan untuk automatic switch. Tadi saya dah cerita dalam video part 2. Saya dah cerita bagaimana transistor itu berfungsi dan bagaimana transistor bertindak sebagai current amplifier. Itu fungsi pertama dia. Transistor kita guna untuk tingkatkan atau gandakan jumlah arus. Itu yang pertama. Kedua, transistor boleh digunakan untuk automatic switch, litar automatic. Kita nak dia menyala bila, kita boleh kontrol. Kita boleh letak syarat dekat dia. Bila lampu jalan tu kan, tengok lampu jalan kan, dekat jalan raya tu, lampu jalan. Bila petang je, bila lampu tak ada, bila cahaya dah tak ada, tiba-tiba lampu jalan boleh menyala secara automatic. So when the condition is dark, tiba-tiba lampu itu boleh menyala. There is automatic switch. Okay, sampai sini saja. Jumpa dalam part 3, sebab yang saya akan cerita ni adalah sangat menarik. Awak akan tengok macam mana awak boleh tentukan lampu dalam litar ni untuk menyala atau tidak.
kita boleh tentukan berdasarkan susunan dalam litar. Jumpa dalam part 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.